Segmen wawancara berkenaan dengan Hari Kanak-Kanak Sedunia, dan kita bersama dengan narasumber kita sudah pun berada di studio pada ketika ini, iaitu bersama dengan Yang Mulia Puan Syifa Syahirah binti Abu Hanifah, iaitu sebagai pegawai kerja sosial. Assalamualaikum. Apa khabar, Puan? Alhamdulillah baik. Apa sehat, khabar? Ya? Alhamdulillah kita berdua sehat pada pagi ini. Jadi sebelum ini kita ada melihat paparan video tadi berkenaan dengan kanak-kanak ya, melalui talian 121. Jadi bertepatan juga ya dengan apa yang kita perkatakan mengenai dengan Hari Kanak-Kanak Sedunia ini ya, Puan. Mungkin sebagai mukadimah ya, mungkin dapat diberikan penjelasan berkenaan dengan Hari Kanak-Kanak Sedunia ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam ke atas junjungan kita ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan para sahabatnya sekalian. Pertama, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak produksi Rampai Pagi dan juga penyampai Puan Mahirah dan Muammar, dan selamat pagi kepada semua para penonton yang berada di rumah dan yang berada di studio pada masa ini. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang dinyatakan tadi, pagi ini saya akan menyampaikan mengenai Hari Kanak-Kanak Sedunia. Barangkali ada daripada sesetengah kita ni, terutamanya kanak-kanak, Indah tahu ataupun Indah pastilah yang mana sebenarnya ada kanak-kanak ni ada hari khusus untuk mereka. Jadi bukan saja ada hari ibu, hari bapa, pak, kanak-kanak ni pun juga ada hari sambutan khusus untuk meraihkan mereka tanpa mengira status dan agama. Jadi ingin saya kongsikan juga pagi ini, setiap tahun pada 20 November adalah merupakan hari di mana seluruh dunia akan mengadakan sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia, yang mana Brunei Darussalam pun tidak terkecuali lah. Jadi Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan KKBS melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM akan mengungkayahkan sambutan ani, sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia ni juga. Jadi ianya sebenarnya sebagai salah satu usaha berterusan ke arah komitmen negara kita ni. Jadi nampak di sini Brunei ni memang committed lah setelah meratifikasikan konvensyen mengenai hak kanak-kanak ataupun Convention on the Rights of the Child yang lebih dikenali sebagai CRC. Jadi ingin juga saya mengongsikan sedikitlah sejarah awal sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia ni. Yang mana Hari Kanak-Kanak Sedunia ni mula diisytiharkan pada 1954. Batas sudahlah diisytiharkan oleh United Nations. Jadi kemudian pada 1989 UN ni pun telah melahirkan satu konvensyen yang sampai ini diguna pakailah oleh seluruh negara. Yang mana yang saya sebutkan tadi adalah CRC. Jadi dengan adanya CRC ini, ia menggambarkan idea bahawa kanak-kanak ni walaupun dorang ni masih di bawah 18 tahun, dorang ni adalah seseorang individu juga yang mempunyai hak mereka sendiri. Jadi CRC ini adalah berbentuk artikel-artikel yang mana di bawah CRC ini ada 54 artikel. Jadi setiap satu artikel itu ada menerangkan apa hak-hak kanak-kanak ini. Jadi setiap kali sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia ini diraikan, ianya akan memfokuskan kepada hak kanak-kanak. Jadi dengan sambutan Anitah dapat meningkatkan lagi semangat kesatuan dan kesedaran mengenai hak-hak kanak-kanak dan kesejahteraan mereka ini di kalangan masyarakat, keluarga dan juga kepada kanak-kanak sendiri itulah. Baik, itulah sedikit penjelasan mengenai dengan Hari Kanak-Kanak Sedunia, mengapa ianya disambut dan bila ianya disambut. Dan setiap kali ataupun setiap tahun bila adanya sambutan, sesuatu sambutan ini pastinya ada temanya. Bagaimana pula dengan tema sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia pada tahun ini, mungkin bagi negara Brunei Darussalam ataupun seluruh dunia? Okay, terima kasih atas soalannya Tuan. Jadi sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia ni bagi tahunan ni adalah bertemakan masa depan yang lebih baik untuk setiap kanak-kanak, atau orang putihnya a better future for every child.
Jadi sebenarnya tema ini digunakan oleh seluruh dunia. Memandangkan tema ini sudah ditetapkan oleh UN sendiri. Jadi memang sebenarnya setiap tahun UN akan mengeluarkan menyediakan tema tersendiri supaya seluruh negara yang meraihkan sambutan ini adalah selaraslah dengan temanya. Jadi bagi negara kita ini sendiri, ianya akan memfokuskan kepada 3 hak kanak-kanak yang dipetik daripada artikel CRC yang saya terangkan tadi. Jadi artikel pertama adalah artikel 6 adalah hak-hak kanak-kanak untuk berkembang dengan sehat. Jadi kanak-kanak ini ada haknya untuk dijaga kesihatan fizikalnya, mindanya dan juga emosinya, serta untuk hidup dan berkembang dalam persekitaran yang sehat. Betul. Jadi mengenai hidup dalam persekitaran yang sehat ini juga membawa kepada artikel seterusnya, iaitu artikel 19, iaitu hak kanak-kanak untuk dilindungi daripada semua jenis keganasan. Dan sambutan ini juga akan memfokuskan kepada artikel 29, iaitu hak untuk mendapatkan pembelajaran agar dapat memenuhi potensi diri. Jadi dengan memfokuskan dan mencapai hak-hak kanak-kanak ini melalui sambutan Hari Kanak-kanak Sedunia, diharapkanlah akan dapat memberikan masa depan yang cerah dan masa depan yang lebih baik untuk kanak-kanak. Ya, alhamdulillah. Jadi itulah ya sebenarnya acara tahunan yang disambut ini adalah bagi menggalakkan juga ya kepada kanak tentang kesedaran tentang isu-isu yang telah pun dihadapi oleh kanak-kanak ini. Jadi sebetulnya bilakah Brunei Darussalam akan mengadakan sambutan Hari Kanak-kanak Sedunia ini? Okey, baik. Bagi negara kita ini sendiri sebenarnya merupakan kali ke-16 Hari Kanak-kanak Sedunia ini diraikan. Jadi untuk tahun ini ia akan diungkayahkan oleh JAPIM dengan mengadakan sambutan Hari Kanak-kanak Sedunia insya-Allah pada 21 November 2022. Jadi ianya akan bertempat di Dewan di Gadong, bangunan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, yang insya-Allah juga akan dihadiri oleh penuntut-penuntut di sekolah-sekolah kerajaan dan swasta. Jadi sebagai perkongsian jualah antara matlamat kenapa sambutan Hari Kanak-kanak Sedunia ini diadakan adalah untuk mempromosikan perkembangan kanak-kanak secara inklusif dari segi fizikal, mental, kerohanian dan juga sosial. Dan seterusnya juga adalah untuk meraihkan hak kanak-kanak dan secara langsunglah akan meningkatkan kesedaran di kalangan masyarakat untuk sentiasa melindungi hak kanak-kanak ini bagi persiapan mereka di masa hadapan. Ya, alhamdulillah. Baik, pun mungkin dapat dikongsikan untuk tahun ini bagi format sambutan berkenaan. Okey, baik. Beberapa acara dan aktiviti telah pun dirancang dan disusun aturlah bagi sambutan ini, yang mana ingin saya kongsikan di sini juga. Alhamdulillah acara-acara tersebut ini akan dijalankan bukan sahaja oleh JAPIM tetapi juga dengan kerjasama dengan beberapa agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan seperti Jabatan Sekolah-Sekolah, Jabatan Pengajian Islam, Cyber Security Brunei, Majlis Belia Brunei MBB, Project Women dan juga My Action for SDG. Jadi dengan kerjasama ini saya sebagai wakil daripada JAPIM amatlah berbangga dengan kerjasama ini, sebabnya ia menunjukkan kami di Brunei ini sama-sama bekerjasama meraihkan kanak-kanak dan memeriahkan lagi hari sambutan kanak-kanak ini. Sebabnya menjaga kesejahteraan kanak-kanak ini sebenarnya adalah tanggungjawab bersama. Tanggungjawab semualah bermula daripada keluarga, selepas itu diikuti oleh masyarakat, institusi kerajaan dan bukan kerajaan dan secara senegara. Orang putihnya it takes a village to raise a child. Jadi bagi acara kemunca pula
ianya akan diadakan pada 21 November hari Isnin. Dan seterusnya dilaratkan lagi dengan beberapa aktiviti-aktiviti insya-Allah sehingga 28 November. Jadi alhamdulillah tahun ini juga acara ini dapat diadakan secara fizikal semula. Memandangkan negara kita ni sudah dalam fasa endemik. Walau bagaimanapun seperti yang dikongsikan tadi, Hari Kanak-kanak Sedunia ni sebenarnya jatuh pada 20 November hari Ahad. Tapi hari kemuncaknya adalah 21 November. Tapi juga hari Ahad itu akan ada jualah sedikit sambutan dan aktiviti yang akan diadakan seperti perutusan yang insya-Allah akan disampaikan juga oleh Yang Berhormat Menteri KKBS, dan insya-Allah penyalaan lampu berwarna biru di Jambatan Raja Isteri Pangeran Anak Hajar Saleha dan Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin pada sebelah malam selama tiga malam. Jadi warna biru itu memandangkan warna biru ini juga warna yang ditetapkan oleh UN juga bagi sambutan Hari Kanak-kanak Sedunia ni. Macam baju yang saya pakai ni lah menunjukkan sudah saya ni semangat. Belum lagi 20 November. Jadi kemudiannya sehari sebelum Hari Kanak-kanak Sedunia ni juga akan diadakan doa kesyukuran sempena Hari Kanak-kanak Sedunia secara serentak di sekolah-sekolah agama di seluruh negara Brunei ni. InsyaAllah agar kanak-kanak ini sentiasa diberkati dan dirahmati insyaAllah. InsyaAllah. Jadi itulah ya, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan penyalaan lampu yang akan dilakukan atau dilaksanakan selama 3 malam berturut-turut ya, bermula pada berapa hari bulan? Bermula pada 20 November. 20 November, 21 sehingga 22 November. Pada waktu malam, jadi jangan lepaskan peluang untuk Auda merakamkan ya suasana momen penyalaan lampu berwarna biru, dan jangan lupa Auda boleh mengenakan baju berwarna biru juga. Ya, betul. Terutama sekali bagi awis kita yang akan pergi ke Bandar Kuchiriat pada hari Ahad 20 hari bulan kan. Jadi pakailah pakaian berwarna biru. Jangan risau kalau ini warna biru je bajunya. Mengapa? Kerana itu ada temanya bagi sambutan Hari Kanak-kanak Sedunia. Betul. Itu adalah salah satu daripada tanda sokongan kita ya terhadap Hari Kanak-kanak Sedunia. Jadi untuk hari kemuncaknya yang akan bakal berlaku pada 21 November 2022 pada hari Isnin. Apakah antara beberapa aktiviti seterusnya yang akan dijangka berlaku ni Puan? Okey, baik. Untuk menerangkan lagi lah mengenai acara kemuncaan ni ataupun acara pertama, ianya adalah merupakan tayangan sketsa sebagai pembuka acara. Jadi tayangan sketsa ini akan memberikan gambaran kepentingannya ibu bapa sebagai role model kepada kanak-kanak agar mereka ni dapat mencapai masa depan yang lebih cerah. Jadi seterusnya juga hari kemuncak itu akan ada 2 bengkel. Jadi bengkel pertama adalah mengenai kemahiran hidup untuk kanak-kanak dan bengkel kedua adalah Mind to Heart. Yang mana ini untuk memberikan kesedaran akan kepentingan kesihatan mental. Jadi aktiviti-aktiviti seterusnya yang dilaratkan selepas 21 November itu adalah pengenalan mengenai konvensyen mengenai hak kanak-kanak. Barangkali balik-balik kali sudah saya menyebutkan mengenai hak kanak-kanak ini. Jadi yang sioknya aktiviti ini kanak-kanak itu sendiri yang akan diperkenalkan mengenai hak-hak mereka. Jadi supaya mereka tahulah apa yang mereka layak dapat sebagai kanak-kanak, dan juga ini akan dapat mencegah daripada diri mereka tu diabaikan daripada hak-hak mereka tu. Dan juga seterusnya akan ada insya-Allah aktiviti penyerahan gift bag kepada kanak-kanak yang menjalani rawatan di hematologi dan kanser, dan juga kanak-kanak yang iaitu pesakit di bawah Child Development Center. Dan seterusnya khutbah mengenai hak kanak-kanak sedunia dan aktiviti gratitude notes, dan juga akhir sekali adalah taklimat mengenai say no to cyberbullying. Baik, alhamdulillah cukup menarik juga pun dengan acara kemuncak dan juga aktiviti-aktiviti dikongsikan. Kalau di tahun-tahun lepas ya, semasa adanya penularan wabak COVID-19, kebanyakannya jika ada acara-acara aktiviti-aktiviti ini mereka akan menggunakan media sosial sebagai contoh, ada live stream ataupun sebagainya. Bagaimana pula dengan acara untuk tahun ini? Contohnya saja bagi tayangan tersebut, adakah dapat disaksikan menerusi live stream bagi pihak JAPIM atau sebagainya?
Okay. Untuk acara kemuncaan ni insyaAllah akan diadakan di Dewan di Gadong, yang mana ada sudah senarai calon-calon penuntuk-penuntuk untuk menghadirkan tayangan skit satu. Jadi barangkali idea yang bagus je tu dapat dilihatkan live stream tu. Nanti saya cadangkan. Okey. InsyaAllah kena cadangkanlah ya untuk kita menyaksikan. Mungkin ada yang antaranya yang tidak dapat menghadiri secara fizikal, mengapa tidak jika ianya dapat dikongsikan ya melalui laman media sosial ya, secara streaming ataupun secara penstreaman langsung. Jadi kalau kita bercakap sedikit sebelum kita ni menutup ya segmen wawancara kita, sebagai satu hari memberikan kesedaran kepada kanak-kanak ni, mungkin apakah antara senario yang mungkin pernah mungkin Puan terima berkenaan dengan kanak-kanak ni? Okey, saya sebagai pegawai di bawah unit kanak-kanak ni setiap hari, almost setiap harilah menerima kes-kes berkenaan dengan kanak-kanak, termasuklah penderaan, pengabaian apa. Jadi merisaukanlah banyak kes-kes tersebut itu, dan juga barangkali sebelum bulan-bulan lepas ini ternampak juga kebanyakan kes gangguan seksual kanak-kanak di Borneo Bulletin. Jadi dihasratkanlah dengan sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia ini memberi kesedaran kepada semua orang bahawa kes-kes macam mana ini ada di negara Brunei Darussalam, dan perlulah sokongan daripada masyarakat untuk melindungi kanak-kanak ini. Itulah sebenarnya kepentingan bersama ya dalam masalah ini. Cuma semuanya berkaitan dengan masalah mental je ya. Bukan hanya setakat bagi orang dewasa dengan ada masalah-masalah kerja ataupun mungkin keluarga dan sebagainya. Kanak-kanak di zaman sekarang ini juga masalah mental ini tidak mengira siapa pun pada ketika ini. Dengan adanya media sosial, dengan adanya digital ataupun teknologi, lebih mudahlah seseorang itu untuk mendapat masalah mental. Mungkin disebabkan tadi kata Puan tadi cyberbully, seterusnya mungkin ada jenayah-jenayah yang lain, gangguan-gangguan dan sebagainya. Inilah yang menyebabkan kanak-kanak ini mempunyai masalah, dan mereka tidak mengetahui mereka ini cuma kanak-kanak berumur kurang daripada 18 tahun. Betul ya? Kurang daripada 18 tahun, rasanya mereka ini belum lagi luas untuk melihat pandangan di dunia ini, bagaimana cara untuk menanganinya dan sebagainya. Jadi kita ibu bapa, orang dewasa, amatlah penting untuk mendidik mereka. Dan insya-Allah dengan adanya sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia ini, dan jika adanya live streaming ataupun penstreaman langsung ini, kita boleh saksikan aktiviti-aktiviti, dan mungkin ada manfaat yang boleh kita perolehi menerusi acara tersebut. Alhamdulillah ya. Jadi untuk akhirnya mungkin apakah harapan ataupun hasrat ya daripada Wakil Jabatan Pembangunan Masyarakat dengan mengadakan sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia ini, Puan? Okay, baik. Sebelum menutup wawancara pagi ini, insya-Allah dengan sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia ini, antara hasrat Japim dengan sambutan ini adalah untuk memberikan kesedaran kepada semua lapisan masyarakat bahawa kanak-kanak ini adalah aset negara yang sangat penting, sebab mereka ni akan menyumbang kepada negara dan menjadi pemimpin nanti ya. Jadi ianya sangat pentinglah untuk sedar bahawa dengan menjamin masa depan kanak-kanak ini adalah tanggungjawab bersama. Memerlukan masyarakat secara menyeluruh. Ini cukup untuk digalas oleh ibu bapa saja. Mesti ada kemasyarakatan itulah. Dan akhir sekali bagi memeriahkan lagi sambutan kanak-kanak sedunia ni, sama-samalah digalakkan kita ni memakai baju warna biru pada 20 November seperti yang Tuan katakan tadi di Bandar Kuceria. Sama-sama warna biru tu. Dan kalau boleh selfie post di Instagram, dan juga jangan lupa juga untuk tag kami di IG familymatters.japim. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya. Jadi mungkin ada yang bertanya sekali lagi, mungkin dapat diulangi bagaimana mereka untuk men-tag, memberikan hashtag tersebut kepada IG. Okey, barangkali dapat di-post dan di-tag di IG kami familymatters.japim, dan hashtag jugalah Hari Kanak-Kanak Sedunia. Okey, dan jangan lupa untuk menaipkan hashtag Hari Kanak-Kanak Sedunia di familymatters.japim.
Alhamdulillah. Baik. Itulah antara pengongsian kita pada hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita iaitu Yang Mulia Puan Syifa Sahira binti Abu Hanifah, Pegawai Kerja Sosial Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan kerana berkongsian bersama. Sekali lagi terima kasih Puan. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.